Ya. Bersama dengan narasumber Ketani kali ini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Syamsul bin Haji Muhammad. Beliau merupakan pengurus Insurans Islam Taib Family Takaful Sendirian Berhad, sudah berada di alam maya ketika ini secara virtual. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi mengenai keutamaan berbelanja semasa pandemik COVID-19, satu topik yang agaknya amat hangat diperbincangkan pada waktu ini. Kerana mau tidak mau yang berbelanja akan terkesan dan juga yang menjual akan terkesan. Jadi sama-sama terkesan dengan kerunduman kerunduman kegairahan Ketani untuk berjual beli, terutama sekali lagi Ketani tidak dapat selalu berbelanja dan Ketani kena suruh berteranah di rumah. Jadi apa antara impak-impak yang lain yang ada kaitannya dengan perbelanjaan di waktu pandemik COVID-19 ini? Mungkin Tuan dapat jelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. So, perbincangan kita mengenai hari ini mengenai dengan keutamaan berbelanja semasa pandemik. Faktor pertama bila kita bercakap mengenai dengan impak ataupun kesan-kesan COVID-19 kepada pengguna khususnya. Pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai dengan peniaga-peniaga. Disebabkan oleh COVID-19, beberapa kawalan oleh pihak kerajaan untuk mengawal COVID-19 daripada menular. So ini telah memberi kesan kepada peniaga-peniaga, contohnya peniaga-peniaga catering, tukang gunting, event management, wedding planner, dan juga sebahagian yang sebahagian yang bekerja mengambil upah melalui komisen ataupun insentif. So disebabkan oleh ini mereka terkesan, disebabkan oleh ada sebahagiannya mungkin kehilangan pendapatan ataupun sebahagiannya itu kurang pendapatannya. So ini impact kepada diorang. Okay, ini pertama impact kepada orang yang bekerja dan juga mereka sebagai pengguna. Itu pertama. Kedua, impact mengenai dengan kenaikan harga barang. Tidak dinafikan, saya sendiri melihat ada beberapa barang telah naik harga. Sebagai contoh, baru-baru ini saya membeli ubi kentang. Dulu harganya dalam tempoh seminggu harganya naik almost 20%. Dari harga RM2.90 kepada RM3.50. So ini kenaikan harga barang. Tapi hal ini kadang-kadang dia dapat dinafikan. Disebabkan oleh satu perkara yang kita ini panggil sebagai cost push. Cost push ini maksudnya di mana daripada pengilang ataupun pembekal barang mentah sampai kepada pengilang, pembuat, kepada pembekal, kepada pemborong dan akhirnya kepada peruncit yang akhirnya membagi impak kepada kita ni iaitu sebagai pengguna. Jadinya bila kita lihat dari segi kenaikan kos satu, para peniaga ni pun ingin menstabilkan ataupun survival diorang sebagai peniaga untuk terus dapat berniaga. Jadinya impaknya kepada pengguna di mana harga tu telah pun naik. Okay. Yang kedua, kenaikan harga barang ini disebabkan oleh juga yang dipanggil demand pula, di mana disebabkan sebahagian penghilangan ini telah ada sebahagian negara tu diorang ini telah ada lockdown. Jadinya di mana kos operasi masih sama tetapi pengeluaran mereka berkurangan. So artinya disebabkan ini permintaan oleh pengguna banyak tetapi stok yang dibagikan itu adalah terhad, limited. So bila demand itu tinggi, supply-nya rendah, jadinya ia telah menolak harga itu untuk naik. So disebabkan ini kan impact ini kepada pengguna. Bila kita sentuh tadi mengenai dengan orang yang kehilangan pendapatan ataupun kurang pendapatannya, mereka akan lebih terkesan disebabkan satu, pendapatan indah ada, kedua, harga naik. Okay, kesannya menjadi kepada ia akan menjadi kepada naiknya kos sara hidup atau cost of living. Cost of living menjadi tinggi. Kalau dulu sebagai contoh cost of living ini, kalau dulu kita ni RM100 boleh berbelanja untuk 15 item. Tetapi disebabkan oleh kenaikan harga barang, naiknya kos sara hidup itu RM100 itu kena boleh membeli 10 item. So itu dari segi cost of living. Dan yang kedua juga bila kita sentuh dengan cost of living ini di sana di mana pengguna ini juga terkesan disebabkan oleh what you call is ia punya purchasing power. Purchasing power tu telah menurun.
Seperti saya bagi contoh tadi, kalau dulu RM100 boleh membeli 15 item, tetapi disebabkan oleh kenaikan harga barang, cost of living meningkat, jadinya pengguna terkesan. Jadinya nilai duit itu telah berkurang. Jadinya petani punya purchasing power tu, kuasa petani untuk membeli itu pun berkurang. Betul. Inilah merupakan impak semasa pandemik ini. Satu, hilangnya petani punya sumber pendapatan ataupun berkurangan. Kedua, impak kenaikan harga. Dan ketiga, impak kenaikan cost of living. Dan seterusnya membagi petani punya purchasing power itu semakin berkurangan. Ini adalah impak yang ketara bila kita lihat dari segi apa yang berlaku semasa ini, semasa pandemik COVID-19 ini. Tuan Haji, memangnya saya ni tidak berapa arif lah tentang apa tu adanya tentang economic terms dan sebagainya. Tetapi adakah ini antara simptom-simptom inflasi sebelumnya pandemik COVID-19 hadir di bumi Darussalam ini, memang ini secara otomatik andang cost of living semakin meningkat. Tetapi adakah dengan adanya COVID-19 ini ia menjadi satu katalis atau suatu pemangkit bagi cost of living ini meningkat? Mungkin dapat dijelaskan sedikit tentang itu? Silakan. Okey. Bila kita melihat inflasi itu memang ada. Tetapi semasa COVID-19 ini disebabkan oleh permintaan untuk certain item. Bila kita lihat sebagai contoh macam mana cara kehidupan kita ni masa ni. Sebelum COVID-19, kita ni dah pernah memakai face mask. Kita ni dah sibukkan mencari hand sanitizer. Benar. Kita ni dah sibukkan mencari vitamin. Benar. Kita ni dah sibukkan keperluan yang lain pula tu. So artinya keperluan kita ni tu berubah. Artinya di mana bila kita ni keperluan barang-barang ini meningkat, kadang-kadang supply itu tidak mencukupi. Ini yang mempush harga itu naik, jadinya meningkatkan kita ni punya cost of living. So di sini bila kita ni lihat semasa COVID ni, kita ni punya corak perbelanjaan itu berubah. Kalau sebelum ini barangkali kita ni kurang, memang kita ni mengambil perhatian, tapi indahlah semaksimal semasa COVID-19 dan kita ni berjaga-jaga dari segi kesihatan kita ni, takut demam, takut sakit. So itu yang kita ni ambil perhatian sepenuhnya. Satu bila kita ni lihat permintaan untuk certain item, terutama sekali macam barang-barang kesihatan. Orang banyak membeli vitamin C, takut demam. Orang banyak membeli ubat-ubatan, suplemen. So this kind of thing yang berlaku semasa pandemik. Tapi Tuan Haji, memang barang ni Tuan Haji, perbezaannya. Ya, tapi Tuan Haji, apakah halnya kalau sekiranya, maafkan saya ya apabila mengatakan ini, apakah halnya kalau mask itu perlu, sungkup muka itu perlu, tetapi ada beberapa jenis sungkup muka tu, ada yang brandnya yang macam mana, coraknya yang macam mana. Macam mana tadi kan ingin menyedarkan bahawa kepada petani lah. Macam mana untuk mengendalikan perbelanjaan ini? Jangan mungkin kalau ada satu terma ni namanya iaitu korban marketing. Indah salah sebenarnya. Kerana itu adalah strategi daripada penjual kan? Kerana penjual pun mau hidup juga, mau mencari makan juga. Tetapi macam mana ni mengimbangi ni? Sebenarnya kita ni balik back to basic pelanggan sebenarnya. Back to basic. Basic itu artinya apa keperluan sebenarnya kita ni makan sungkup muka tu. Sebenarnya untuk melindungi kita ni daripada virus. Itu sebenarnya purpose-nya. Tetapi sekarang ni memang ada yang brand, certain brand, ada dengan come with dengan dia punya jenama-jenamanya. So ini yang itu pulang kepada kita ni. Kadang-kadang dengan double mask ni, satu memakai yang surgical, di luar ada dengan brand-brandnya. Itu pulang kepada masing-masing. Tapi kalau kita ni kan cuba mengurangkan ataupun kita ni mengimbangi perbelanjaan semasa kita ni COVID ni kan. So kita ni back to basic. Apa keperluan sebenarnya kita ni makai sungkup muka tu? Adalah mengelakkan kita ni daripada terjangkit virus. That is the main purpose. Benar. Artinya kalau fashionable branding apa tu, that's another point. Tapi kalau kita ni dah mampu, kalau kita ni kan more fashionable, certain people, contoh orang tu macam dia celebrity ke apa semua sekali ke, so they want to be look different from others. Benar. So itu terpulang pada masing-masing. Tapi kalau kita ni kan mau memikirkan mengenai perbelanjaan, we go to back to basic. Apa purpose tadi makan sungkup muka? Untuk mengelak kita ni daripada terkena virus. That's the main purpose. Saya sedikit terkedu ya dengan perkongsian tersebut. Tapi mana? Sebenarnya Tuan Haji, saya ni pun juga korban marketing je sebenarnya. Macamnya orang bukannya katanya ada disposable sungkup muka lah. Kadang-kadang ada je dua tiga sungkup muka tu macam bisa sungkup muka ni. Mana lagi kalau menjadi kaum hawa ni mesti matching nih sungkup mukanya. Jadi sebab itu tadi beli banyak. Jadi mungkin Tuan Haji dapat ketani anulah. Adakah Tuan Haji setuju bahawa sebenarnya mengawal perbelanjaan ini
kaitannya sangat rapat seperti kuku dengan jari katanya ni dengan pengawalan emosi. Apa komen daripada Tuan Haji? Okey. Memanglah ini perkara biasanya orang terkena dengan emosinya, especially bila marketingnya tu kuat and then ditambah lagi dengan influencernya, dengan selebritinya yang mempromot barang-barang itu. So bila kita ni berhadapan dalam situasinya, so our mindset mesti kita ni berbalik kepada what is our basic needs sebenarnya. Contohnya kalau pembelian, terutama sekali sebagai contoh saja, kalau kita ni membeli barang-barang itu, sebenarnya purpose satu-satu barang itu sama. Cuma disebabkan oleh kadang-kadang kita ni mau grade-nya lain sedikit. Tapi kadang-kadang yang barang-barang yang biasa-biasa pun not bad. So terpulang pada kata ni, kadang-kadang barang itu contoh marketing yang paling kata ni selalu tekanlah. Kadang-kadang bila kata ni berjalan, tadi ada purpose untuk membeli suatu barang itu. Kerana disebabkan oleh marketingnya, contoh hari ni harganya beli satu RM10. Tetapi masa promotion tu beli satu dapat satu free. Actually intention memang kena beli. Tapi dalam mindset kita ni bercakap, kalau kembali biasa satu kan ni, tapi today I can bought two. Yes. So kadang-kadang disebabkan itu sebenarnya tadi ada sebenarnya keperluan untuk balik. Tapi disebabkan oleh ada promosi, ada marketing, terbali terjual. So this is something kadang-kadang bila tadi membalik, dah digunakan. So ini serba sedikit telah membagi impak kepada kata ni punya perbelanjaan. Tadi terbelanja kepada sesuatu yang tidak perlu. Okay? Jadi ingin jadi ketahui ni mungkin boleh dikongsikan cara-cara mengatur keutamaan berbelanja semasa musim pandemik ini, silakan. Okey. Bila kita lihat keutamaan pada masanya, kebanyakannya kita ni bekerja dari rumah dan juga anak-anak pun belajar melalui atas talian. So keperluan kita ni tu berbeza, jadinya corak perbelanjaan kita tu pun berubah. Okay? Kalau dulu kita ni boleh dine in di restoran, tapi nowadays belum dapat. So artinya perbezaan daripada sebelum pandemik selepas masa pandemik ini, satu, kita ni lebih banyak memokus kepada perbelanjaan makanan. Bila sudah orang di rumah, bekerja dari rumah, belajar atas talian, makanan itu memanglah lebih banyak daripada hari biasa. Kalau hari biasa kita ni bekerja di office 8 to 5, anak-anak sekolah daripada 7 to 12, 2 to 5. So indah ramai di rumah. Tapi bila sudah di rumah ramai orang, so keperluan untuk makanan itu lebih tinggi daripada biasa. Betul. Itu satu pertama. Okay. Yang kedua, bila kita lihat dari segi yang saya cakapkan tadi, perubatan, masa ni kita ni concern about kita ni punya how can we maximize kita ni punya health condition semasa pandemik ni. So keperluan kita ni untuk membeli barang-barang suplemen, vitamin, ubat-ubatan adalah sangat satu yang dan menjadi keutamaan juga meningkat. Okay. Dan yang ketiga, disebabkan oleh kita ni bekerja dari rumah juga, anak-anak belajar atas talian, utility pun meningkat. Terutama sekali penggunaan internet. Internet meningkat. Dan juga penggunaan api elektrik dan juga dapur gas. Banyaknya memasak apa itu. Kalau dulu makan di restoran, pagi breakfast di restoran, makan tengah hari di restoran. Now semua sekali memasak dari pagi tengah hari sampai malam memasak. So artinya keperluan itu bertambah dari segi utility. So bila kita ni daripada tiga faktorannya, pertama satu faktor makanan dan minuman, memang satu keperluan kita ni untuk kelangsungan hidup. Satu keutamaan pertama. Yang kedua dari segi menjaga kesihatan kita ni semasa pandemik. Kalau bolehkah kita ni kan mau berada dalam tahap kesihatan kita yang paling tinggi semasa pandemik ini, takut damam apa semua sekali. So vitamin, supplement and other yang required untuk menjaga kita ni punya kesihatan. That is the second important point. Dan yang ketiga is utility. Untuk anak kita ni boleh belajar secara dalam talian dan kita ni yang bekerja dari rumah pun kita ni boleh masih bekerja, menunaikan tanggungjawab kita ni sebagai pekerja. Internet adalah perlu di samping api elektrik dan juga utility yang lain. Dan apa yang perlu kita ni hindarkan semasa pandemik ini, ada tiga atau ada keutamaan kita ni berbelanja semasa pandemik. Apa yang perlu kita ni hindarkan masa ni, barang-barang yang tidak perlu, yang boleh kita ni tunda. Mungkin masa ni belum perlu. Dana yang kita ni ada untuk membeli barang-barang yang perlu ni mungkin tadi gunakan untuk keperluan. Tapi Tuan Haji kan ada banyak alasan ni kadang-kadang tadi bercakapnya it's easier said than done nya, senangnya bercakapnya. Tapi untuk menjalani hal itu memang susah. Tapi agaknya memang kita ni terpaksa pulang ni terpaksakan dimotivasikan atau diberi keris pandu kepada semua penonton kita ni di Rampai Pagi. Terpulanglah kepada bis kita untuk mengikutinya ataupun indah. Macam mana agaknya untuk kita ni
keterbukaan hati ketania tu untuk menjaga perbelanjaan ketania tu sanang bah di anu ni waktu pandemik kan ni. Mungkin ada tips yang dapat dikongsikan daripada Tuan Haji sendiri ataupun memang ada harapan ni kalau orang tu nak berbelanja dah dapat diselamatkan lagi atau macam mana ni? As I said tadi katanya go to basic lah. This is about mindset juga. Yes. Katanya punya mindset juga dan juga katanya punya disiplin dan tabiat berbelanja. Betul. Kalau katanya sudah terbiasa tabiat katanya suka berbelanja, apatah lagi kalau duit itu di tangan-tangan. So this is something that we need to change our mindset. Perlu disimpan dalam minda kita ni apabila kita ni kan berbelanja, kita ni fikirkan adakah ia keperluan ataupun kemahuan. Itu pertama. Kedua, kalau tak sekiranya barang itu masih ada, apakah perlu kita ni kan membeli lagi? Ganya for the sake of kadang-kadang kita ni selalu terdedah kepada macam ada version baru datang, ada tiap handphone keluaran baru datang. Padahal yang masa ni pun masih boleh digunakan. So kadang-kadang kita ni ada satu juga kita ni mengikut lifestyle lah. Terutama sekali bila kita ni berkawan dengan golongan-golongan kawan ni membeli itu sudah barang baru. So kita ni pun indah mau ketinggalan. So ini adalah mindset kita ni. Kalau mindset kita ni tu boleh kita ni kawal lah dari segi kita ni cuba okey, anitah keperluanku masa ni. Atau kita ni cari alasan untuk kita ni belum membeli barang tu. Bagi 1001 alasan untuk kita ni, kenapa kita ni mesti beli barang tu? Adakah satu keperluan? Barang yang kita dapat masa ni pun, contoh handphone yang kita dapat masih boleh gunakan. Kenapa aku kan berpindah kepada handphone baru dengan mengeluarkan sejumlah wang yang bukan sedikit hanya untuk memenuhi yang saya rasa handphone itu keperluan. Tetapi jenis handphone apa itu bukan satu keperluan. Handphone memang keperluan tapi brandnya tu terpulang pada kita ni. Selagi ia boleh digunakan, selagi boleh menggunakan untuk komunikasi apa semua sekali is good enough. So artinya kan contohnya kalau kadang-kadang kita ni membeli barang yang mahal. Tetapi utilizationnya kan penggunaannya cuma 50%. Artinya kita ni telah membazir 50% daripada duit yang kita ni belanjakan atau. So kita ni mesti satu disiplin, kedua daripada mindset kita ni dan juga kawalan emosi untuk melawan sekiranya ada marketing kah apa semua sekali. This is part of the mindset sama disiplin kita ni. Saya suka sekali ya Tuan Haji Syamsul ada menyentuh mengenai macam kalau orang lain ada diri mau je terdapat peer sebenarnya pressure, betul. itu termanya tu peer pressure. Jadi mesti kita ni usai balik perspektif kita ni. Mungkin Tuan Haji, kalau sekiranya ini antara caranya untuk kita ni sama-sama mengingat antara satu dengan yang lain. Kalau kadang-kadang kan kalau Brunei ada slogannya. Kalau slogan Brunei yakin. Okey. Kalau sekiranya untuk perbelanjaan mungkin ada satu tagline ataupun satu resepi. Daripada kalau saya selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri walaupun kadang-kadang gagal tapi selalu saya ingatkan I have to live below my means. Artinya hidup itu berbelanja itu kurang daripada apa yang kita dapat. Ukur baju di badan sendirilah atau live below your means. Kalau mungkin daripada Tuan Haji sendiri, apa antara slogan yang sering terngiang-ngiang di kepala berkaitan dengan perbelanjaan? Sebenarnya ada yang apa tu? Ada yang dikatakan is very subjective macam Tuan tadi cakap pun live within means satu part of part of the slogan yang boleh kita digunakan. Tetapi kalau kita ni membaca saya baca satu buku Robert Kiyosaki ia bertentangan dengan live within our means satu. Ia kalau terima barang tu how can I afford it? Artinya bila kita ni kan mau barang itu, kita ni mesti menjana macam mana kita ni kan mendapat barang itu. Artinya kalau kita ni mampu macam mana kita mendapatkan, kita ni mesti berusaha untuk mendapatkannya. Kadang-kadang kalau kita ni saya kaitkan kalau kita ni bercakap live within our means ni ada orang beritahu masa hidupan dengan kan menikmati. Ya betul. So kenapa mesti kita ni kawal? Kenapa kan tu? So kenapa mesti kita ni kawal? So artinya is a very subjective. Ia tak bergantung kepada kita ni sendiri. Kadang-kadang kita ni sendiri yang dapat mengawal. Kadang-kadang certain people stylenya live within the means. Walaupun ia dapat ia masih boleh survive. Tapi certain people they try to get it what they want, berusaha untuk mendapatkannya. How can I afford it? So artinya is very subjective. Certain people they try to get it because for them it's very important to achieve. Kadang-kadang
bila dia membuat satu gol itu satu achievement kepada dia. So artinya itu kadang-kadang bila saya pun membagi beberapa ceramah apa semua sekali, people selalu cakap, kalau bercakap pasal live within our means ni, bila tak kami kan menikmati, kita masa hidupan ni kena menikmati. This is certain thing that we have to take into account je. So terpulang kepada individu, certain people they can live within their means satu, certain people they try to get it what they want to, but they have to work hard untuk mendapatkannya. So terpulang kepada kata ni, tapi yang penting kata ni berbelanja tu mengikut keperluan kata ni adalah keutamaan yang paling penting selain daripada yang keperluan-keperluan tu. So dalam kata ni belanja ni ada beberapa peringkat. So adalah penting kata ni memberikan keutamaan daripada kemahuan. Artinya sebenarnya indah ada solution yang tepat sebenarnya. Indah ada cara yang tepat sebenarnya. Macam mana untuk petani mengawal perbelanjaan petani ini. Tetapi harusnya sesuai dengan individu tersebut. Jadi mungkin saja sampai di sini saja agaknya petani banyak sebenarnya yang ingin diketahui masa mencemburu. Terlalu cemburu waktu ini dalam wawancara petani hari ini. Tetapi insyaAllah kalau ada rezeki dan juga kesempatan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dan akan mengumpas lagi topik perbincangan petani pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.